Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zaina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, muka surat 145, ajarilah orang-orang yang jahil. Hendaklah anda mengadakan pengajaran terhadap orang-orang yang jahil dan membimbing orang-orang yang sesat serta mengingatkan orang-orang yang lalai. Awas, jangan sekali-kali anda meninggalkan kerja ini dan mengatakan orang yang mengajar dan mengingatkan orang lain ialah orang yang mengamalkan dengan ilmunya, dan aku ini bukan dari golongan itu, ataupun aku ini bukan ahli untuk membimbing orang, kerana kerja ini adalah kerja para ulama dan sebagainya. Ini semua adalah kata-kata dari perdayaan iblis. Sesungguhnya tugas mengajar dan mengingatkan itu termasuk mengamalkan dengan ilmu yang ada, dan para ulama itu tidak menjadi para ulama melainkan dengan kelebihan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkat beramal dengan ketaatan kepadanya dan membimbing hamba-hamba Allah ke jalan Allah. Jika anda bukan ahlinya sekarang, maka tiada jalan bagimu untuk menjadi ahlinya melainkan dengan mengerjakan kebaikan dan berdoa supaya didorong ke jalan membuat kebaikan. Yang mendatangkan celaka ialah bila anda mendakwa diri begini dan begitu serta menyeru orang lain ke jalan yang tidak benar. Gembirakanlah hati orang yang susah. Hendaklah anda menggembirakan hati orang-orang yang susah, berlemah lembut kepada orang-orang yang lemah dan miskin, membantu orang-orang yang tidak punya, meringankan orang-orang yang berhutang, meminjamkan kepada orang-orang yang perlu dan sebagainya. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, inna thawabal qardi yazidu ala thawabis sadaqati bi thamaniyati adhaf. Sesungguhnya pahala yang meminjamkan berlebihan dari pahala sedekah dengan 8 kali ganda. Dalam satu riwayat, kalau tak silap, 18. Sebab pinjaman itu tiada diambil oleh seseorang melainkan dia benar-benar memerlukannya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pengajian yang lalu kita bahaskan tentang sifat belas kasihannya Allah Subhanahu wa ta'ala dan penting untuk mempunyai sifat ar-rahmah, sifat belas kasihan, yang mana kita sebutkan dalam hadis ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Orang-orang yang merahmati itu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Irham man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Rahmatilah mereka-mereka yang ada di bumi, maka penduduk langit, penghuni langit akan merahmati kita. Nah, dan kita sebutkan bahawa apabila kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat rahmah, bersifat kasih sayang, ataupun kita mengetahui ada orang yang bersifat rahmah, tidaklah kita gunakan sifat rahmah itu untuk kita punya advantage. Maksudnya kita tahu orang tu baik, kita take opportunity dekat dia. Oh, dia tu kalau kita, contohnya majikan kita baik, so kita pun tak kisahlah datang lambat, dia takkan marah punya. Mak bapak kita
tak baik, tak kisah, kita buat salah dan sebagainya. Maksudnya kita tidak gunakan sifat rahmah yang orang lain tunjukkan kepada kita, ataupun sifat rahmah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita itu untuk jalan yang salah ataupun untuk keburukan. Maksudnya dimanfaatkan untuk kita mendapat kebaikan ataupun kita mendapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang ditunjukkan dalam kisah anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam. Dia tahu Nabi Yaqub ni orang yang baik, jadi diorang cuba untuk nak jauhkan Nabi Yusuf alaihi salam daripada ayahnya, sebab tak puas hati Nabi Yusuf disayangi lebih daripada ayahnya, dan tahu Nabi Yaqub takkan buat apa-apa kepada mereka. Maka diorang dah plan nak buat salah dan kemudian bertaubat. Macam kita zaman sekarang, tak apalah, buat dosa dulu, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengampun, bahagian kita bertaubat, yang penting buat dulu. Tak bolehlah, maksudnya kalau kita dah terbuat salah, maka kita tahu pengampunan Allah itu lebih luas daripada dosa kita. Tapi sebelum kita buat salah, kita takut akan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian di sini disebutkan, ajarilah orang-orang yang jahil. Kita perlu untuk membimbing orang, walaupun kadang-kadang kita perlukan bimbingan. Kita perlu untuk menyampaikan ilmu yang kita ada, walaupun kita belum beramal dengan ilmu tersebut. Kita perlu untuk mengajarkan sifat-sifat ataupun adab-adab yang mulia, walaupun terkadang kita belum sempurna dalam mengamalkan daripada adab ataupun sifat tersebut. Contohnya, kita ni belum amal dengan ilmu kita, kita belum amal dengan sifat-sifat yang mulia. Kita suruh orang bersifat dermawan, tapi kita ni belum ada lagi sifat dermawan tu. Tak bermakna kita belum ada sifat tu, kita tak ajak orang. Kerana itu salah satu daripada tipu daya syaitan, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kalaupun kita belum beramal secara praktikal, dengan kita menyampaikan apa yang kita dah tahu, itu bahagian daripada mengamalkan ilmu. Walaupun kita belum mengamalkan the thing itself, tapi the fact that kita sampaikan kepada orang lain, itu dah mengamalkan daripada ilmu yang kita ada. Walaupun sebaiknya adalah kita mengamalkan dulu ilmu tersebut, kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Jadi kita dapat 2 poin. Kita dapat mengamalkan ilmu, dan kemudian kita sampaikan ilmu. Tapi kalau kita masih belum ada kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut, atau belum ada kesungguhan untuk menyempurnakan daripada mengamalkan ilmu tersebut, tak salah untuk kita nak sampaikan. Tak salah untuk kita nak sampaikan. Kerana syaitan biasanya dia suka hasut, tak nak kebaikan itu disampaikan kepada yang lain. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang surah wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau tak ada surah lain yang diturunkan Allah melainkan surah itu, la kafah, cukup dah. Sebab apa? Sebab di dalam itu ada iman, ada amal, dan ada berpesan-pesan kepada kebaikan dan berpesan-pesan kepada kesabaran, yang mana dengan kita berpesan antara satu dengan yang lain akan menjadi sebab kebaikan itu muncul. Kita sekarang ni selalu diingatkan, dalam perbahasan yang lalu kita sebutkan tentang bersahabat dengan orang-orang baik. Yang ni bila kita sahabat dengan orang-orang baik, tengok mereka, ingatkan Allah, bercakap dengan mereka, tambahkan ilmu kita terhadap Allah ataupun terhadap hari akhirat dan sebagainya. Gerak-geri mereka mengingatkan kita untuk terhadap negeri akhirat dan sebagainya. Dan sebaliknya, kita berada di zaman yang mana banyak bila kita berkumpul dengan keluarga ke, dengan kawan-kawan ke, dekat sini, dekat sana, semuanya mengingatkan kita tentang perkara-perkara dunia. Jadi mengingatkan tentang perkara akhirat ini akan ini mengingatkan kita tentang akhirat, dan juga akan memperbaiki keadaan manusia di sekeliling. Perlunya akan mengingat satu dengan yang lain, walaupun kita belum lagi mengamalkan perkara tersebut. Tapi jangan pula kita menyampaikan niat kita lain, ataupun kita tak ada niat langsung pun nak amal. Memang tugas kita
ataupun bagi ceramah dan sebagainya. Tugas kita mengingatkan satu dengan yang lain untuk perkara-perkara dunia, untuk kerana habuan dunia, maka itu salah. Tapi kalau kita sampaikan untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk menggembirakan hati Rasulullah, untuk menyampaikan ilmu yang ada dengan niat, walaupun belum ada kekuatan nak amalkan dengan sempurna, tapi satu hari kita nak didik ataupun nak train diri kita ni untuk mengamalkan, dan kita berdoa dan merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar satu hari kita diberikan kekuatan untuk jadi seperti orang-orang yang hebat. Tak boleh kita nak cakap yang berdakwah ni orang-orang yang betul-betul alim, ustaz-ustaz yang betul-betul sempurna ilmu mereka, sempurna amalan mereka. Tak, itu semua tipu daya daripada syaitan. Naam. Dan dalam riwayat menyebutkan bahawa dikatakan kepada as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, kamu berada di zaman yang mana kalau kamu tidak mengamalkan 10% daripada ilmu kamu, ditakuti kamu akan hancur, akan binasa. Tapi akan datang satu zaman ataupun di akhir zaman nanti, orang yang kalau dia amalkan 10% sahaja daripada ilmu mereka, itu dah menjadi asbab keselamatan. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang sunnah, sebahagian daripada ilmu. Barang siapa yang mengamalkan daripada sunnah di akhir zaman, di zaman kerosakan umat, dia akan dapat pahala 100 orang mati syahid. As-sahabah nak dapat satu mati syahid, korbankan nyawa, korbankan harta, terpaksa face the fear, masuk dalam medan pertempuran, medan peperangan dan sebagainya, sehingga dapat syahid. Tapi kita ni dipermudahkan, kita amalkan satu sunnah, baik daripada adabnya Rasulullah, baik daripada akhlaknya Rasulullah, baik daripada amalan-amalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada doa dan sebagainya. Kalau kita cuba berpegang teguh dengan sunnah tersebut kerana ingin mentaati perintah Allah dan Rasul, maka akan dapat 100 pahala mati syahid. Satu orang yang syahid, dia boleh bagi syafaat kepada 70 orang. Kalau 100 orang, dah berapa banyak? Jadi kita ni umat yang sangat beruntung, berada di akhir zaman. Lakukan amalan yang sedikit, ataupun amalan yang kita lakukan sedikit, tapi pahala yang diberikan oleh Allah tu banyak. La ilaha illallah. Kemudian disebutkan dekat sini tentang gembirakan hati orang yang susah, dan disebutkan di sini memberikan pinjaman kepada orang itu pahalanya lebih daripada memberi sedekah. Ini antara perkara yang diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu perjalanan baginda Isra dan Mi'raj. Salah satunya adalah pahala ni. Nabi diperlihatkan, yakni pahala orang yang memberi hutang kepada orang lain. Dalam riwayat ini 8 kali lipat, dalam riwayat lain 18 kali lipat pahala lebih daripada orang yang memberikan sedekah kepada orang lain. Sebab apa? Sebab orang yang berhutang ni, dia cuba untuk menjaga maruah diri dia, yakni dia pinjam kerana dia memerlukan, dan dia berusaha sedaya upaya untuk kembalikan balik duit tu bila dia mampu. Dia tak minta orang, yakni dia tak pergi minta-minta lah, tak pergi meminta-minta. Ketuk orang tanya, boleh tolong tak, boleh tolong tak lah. Dia nak, yakni dia nak berusaha. Dia pinjam sebab dia memerlukan, dan bila dia ada kelapangan, maka dia akan kembalikan balik. La ilaha illallah. Dalam hadis Nabi SAW, al-yadul ulya khairun min yadus sufla, tangan yang berada di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah, iaitu yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. La ilaha illallah. Setengah orang-orang salih, orang bagi dia duit, dia tak tengok pun, dia ambil daripada dia ambil, maksudnya kalau dalam sampul dan sebagainya, dia ambil, bila orang perlukan dia pun bagi balik. Dia pun tak tahu berapa banyak dia dapat, dia pun bagi apa yang dia dapat. La ilaha illallah. Nabi SAW disebutkan dalam sirah baginda, di waktu Nabi wafat, baju besi Rasulullah itu dipajakkan di kedai orang Yahudi. Yang ini Nabi perlukan duit, yang ini
Nabi ambil duit daripada orang Yahudi dan kemudian digadai ataupun dipajakkan baju besi itu kerana apa? Kerana takut-takut kalau tak boleh nak bayar balik, ada benda lah yang dicagarkan. Naam, cagar. Sah. Naam. Naam, dan ini juga mengajarkan kepada kita untuk berusaha memulangkan balik duit yang kita pinjam, ataupun tak adalah kita pinjam lepas tu kita buat dono, tak ada niat untuk nak bayar balik. Orang yang tak ada niat nak bayar balik bila pinjam duit, ni muskilah. Yang mana kadang-kadang menjadi sebab orang yang ada duit tak nak bagi pinjam dekat orang yang memerlukan, sebab banyak kali kena bagi pinjam kat orang, lepas tu dia tak nak bayar balik. Sampai orang yang bagi pinjam tu macam dia pula yang menagih simpati daripada orang yang meminta, dia pula kena cari, dia pula kena call dan sebagainya. La ilaha illallah. Maksudnya dua-dua kena saling bantu-membantulah. Yang ada bantu, dan yang memerlukan tu kena berusaha sedaya upaya untuk pulangkan balik apa yang dipinjam. Dan salah satu usaha untuk nak tunjuk yang kita ni serius nak pulangkan balik, kita cagarkan sesuatu kepada orang tersebut. Nah, dan hutang ni kalau tak ada niat nak bayar, bahaya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sembahyangkan jenazah orang yang tak bayar hutang. Nah, tak sembahyangkan jenazah orang yang tak bayar hutang. Kita hidup di zaman kita dikelilingi dengan hutang PTPTN, hutang mungkin financial, personal loan, lepas tu loan kereta, loan rumah dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak usahakan agar supaya memang sekarang ni dah terpaksa, ataupun kalaupun perlu untuk mengambil hutang, kita plan bagaimana untuk nak tidak melengah-lengahkan daripada bayar hutang. Dan kalau kita boleh percepatkan pembayaran hutang itu, kita cepatkan. Tapi bila kita dah ada, kita boleh ambil loan, khalas, belanja lain pun bertambah juga. Kita dah ada beli je kereta, lepas tu tukar sports rimnya, tukar tu, tukar ni, ada duit, buat benda-benda yang kita nak daripada kemahuan, bukan berbelanja ikut keperluan. La ilaha illallah. Jadi memberi pinjaman kepada orang ni satu perkara yang baik kerana menjaga maruah orang tersebut. Sebab tu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan, wahakala. Kemudian Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad meneruskan dengan mengatakan bahawa bertakziah terhadap siapa yang ditimpa musibah. Hendaklah anda bertakziah kepada sesiapa yang ditimpa musibah, iaitu ada kematian. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man azza musaban ay sabbarahu kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang mentakziahkan seseorang atau seorang yang ditimpa kematian, yakni menyabarkannya, maka baginya pahala sama dengan pahala orang yang bersabar itu. Jangan menyakiti hati orang mukmin. Awas anda dari suka menyakiti hati seorang mukmin, iaitu anda merasa senang bila dia ditimpa musibah. Nabi SAW bersabda, la tudhiru syamatata bi akhika fayu'afiyahu Allah wa yabtalika. Jangan nampakkan gembira atas kesusahan saudaramu, kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat musibahnya dan menimpakan ke atas kamu. Awas jangan anda memburuk-burukkan seorang muslim kerana suatu dosa yang menimpanya, kerana siapa yang memburuk-burukkan seorang muslim dengan sesuatu dosa yang menimpanya, kelak dia tidak akan mati sebelum ditimpa balak bencana ke atas dirinya. Hendaklah anda meringankan kesusahan orang yang ditimpa kesusahan dan memenuhi segala permintaan orang yang dalam keperluan, serta menutupi keaiban orang-orang yang membuat kesalahan. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, wa man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi
wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Siapa yang membantu seorang yang tidak punya, iaitu tidak memiliki sesuatu, kelak Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Siapa yang menutupi keaiban seorang muslim, kelak Allah Subhanahu wa taala akan menutupi keaibannya di dunia dan akhirat. Dan siapa yang meringankan seorang muslim dari suatu kesusahan, dari kesusahan-kesusahan dunia, kelak Allah Subhanahu wa taala akan meringankan baginya suatu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Dan siapa yang menutupi keperluan saudaranya, kelak Allah Subhanahu wa taala akan menutupi keperluannya. Dan Allah sentiasa bersedia membantu seorang hamba selagi hamba itu bersedia membantu saudaranya. Hendaklah anda mengalihkan apa yang menyusahkan dari jalan kaum muslimin, kerana yang demikian itu adalah cabang-cabang keimanan, cabang-cabang tugas keimanan. Tersebut di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi ghusni syaukin qata'ahu min tariqil muslimin. Aku melihat seorang yang mengecap berbagai-bagai kenikmatan di dalam syurga kerana dia telah memindahkan suatu dahan yang berduri dari perjalanan orang ramai. Naam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari ditanya, apakah amalan yang paling baik? Baginda ditanya apakah amalan yang paling baik, maka dijawab menjaga hati orang-orang yang susah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum, sesungguhnya kamu diberikan bantuan, pertolongan dan diberikan rezeki dengan berkat orang-orang yang susah. Jadi kita, bila kita jaga hati orang-orang susah tu, menjadi asbab kita mendapat bantuan dan perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam satu kitab bahawa orang-orang salih, orang-orang alim ni, kalau semakin besar keperluan dia ataupun hajat dia kepada Allah, maka yang dia akan lakukan itu adalah bersedekah ataupun memberi bantuan kepada orang-orang yang susah dan alim, ataupun orang-orang susah yang salih yang tidak meminta-minta. Maksudnya kadang-kadang orang-orang susah yang salih ni, dia tak minta, kadang-kadang tak nampak pun yang diorang ni berada dalam keadaan susah. Jadi kalau kita dapat cari orang-orang macam ni, dia susah, memerlukan, salih dan mungkin alim, dan kita beri bantuan kepada mereka, maka dengan asbab kita bantu mereka ini menjadi asbab Allah bantu kita. Dalam satu kitab lah disebutkan tentang makin besar kita punya hajat tu, maka cari orang-orang yang macam ni, dia perlukan bantuan tapi dia tak tunjukkan, dan kadang-kadang bila orang bagi bantuan pun kadang-kadang dia tak nak ambil. Wahakala, ni orang-orang dengan asbab mereka diberikan hajat-hajat kita. La ilaha illallah. Naam. Maka menjaga perasaan orang ni satu jabrul khatir. Dalam bahasa Arab jabrul khatir, yakni menjaga perasaan orang, dan ini merupakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu Nabi dapat wahyu, bila Nabi kembali kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa ardah, cara Khadijah menenangkan Rasulullah adalah dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang mulia. Kamu suka tolong orang yang susah, kamu suka memuliakan tetamu, kamu yakni macam mana cari duit untuk orang-orang yang tak mampu nak cari duit, maksudnya tolong orang yang susah, yang tak boleh nak bekerja, Rasulullah bagi bantu dengan assistant ataupun dengan bantuan duit dan sebagainya. Maka Khadijah mengingatkan Rasulullah tentang sifat-sifatnya yang mulia. Maka Rasulullah suka menjaga hati orang-orang secara umum. Setiap orang punya hati dijaga oleh Rasulullah, secara khusus dijaga juga, diambil perhatian yang lebih, khususnya orang-orang yang susah, orang-orang yang memerlukan. La ilaha illallah. Sifat suka menggembirakan hati orang ni satu sifat yang mulia. Dan kalau kita ada sifat macam pandai ambil hati orang, ataupun ada sifat jovial dengan niat untuk menggembirakan hati orang kerana Allah, maka itu sangat bahagian yang besar daripada kebaikan.
Kadang-kadang kita ni tak reti kan nak jovial ataupun kadang kita keras je kan, tak reti nak gembirakan hati orang. Tapi setengah orang ni normal, natural, pandai nak ambil hati orang, pandai keluarkan kata-kata yang menggembirakan hati orang. Maka itu satu bahagian rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. La ilaha illallah. Dan Rasulullah punya ambil berat, hatta anak-anak kecil pun digembirakan hatinya. Sebab tu disebutkan ada satu pintu syurga yang mana dikhususkan untuk orang-orang yang menggembirakan hati kanak-kanak. Dan kalau kita tengok ataupun yang saya perhatikan dekat Hadramaut, kat Yaman, banyak orang-orang Shiban, orang-orang tua ni dia suka carry sweets. Makcik-makcik akan carry sweets dalam dia punya handbag, ataupun pakcik-pakcik akan letak sweets ke apa dalam dia punya poket. So nampak anak-anak kecil akan diberikan saja untuk nak gembirakan hati kanak-kanak. Banyak kalilah nampak ni benda yang macam sangat frequent berlaku yang kita nampak. La ilaha illallah. Mungkin dekat rumah kita tengok anak kita ataupun pasangan kita, ataupun mungkin kat luar kawan-kawan kita tempat kerja, tengok diorang macam memerlukan pertolongan ataupun berada dalam masalah, macam mana kita nak gembirakan hati mereka kerana Allah. Kerana itu merupakan satu amalan, bukan itu dia punya pasal lah. Tak, maksudnya kita tak, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman ni tak selfish. Maksudnya dia ambil berat tentang keadaan orang lain. Apa yang dia boleh tolong, mungkin dengan senyuman, mungkin dengan kata-kata yang melegakan dan sebagainya, maka dia akan bantu. La ilaha illallah. Mungkin rindu keluarga, duduk jauh daripada ahli keluarga dan sebagainya. Dan orang-orang yang suka jaga hati orang lain, maka akan dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang jaga perasaan orang lain akan dijaga perasaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan satu orang murid sebelum dia nak safar, nak balik ke kampung untuk berdakwah, maka dia minta nasihat daripada gurunya. Maka gurunya bagi tahu perkara yang penting ni adalah untuk menjaga hati orang. Iaitu kita berdakwah, bila berdakwah tu bukanlah kita nak jaga hati orang supaya kita ramai pengikut lah, tapi supaya bila orang suka, jadi mudah untuk kita nak sampaikan daripada ilmu-ilmu yang kita ada. Tapi kalau orang tak suka, macam nak sampaikan ilmu, tak ada orang hadir dalam kelas dan sebagainya. Maka jaga hati itu dengan niat supaya orang dapat, kita dapat sampaikan daripada kebaikan-kebaikan dan ilmu-ilmu yang kita dapat. La ilaha illallah. Dan kalau kita tak boleh nak gembirakan hati orang lain dengan senyuman, dengan kata-kata yang indah, jangan pula kita sakitkan hati orang. Kita ni memang keras sikit kan, tak reti nak ambil hati orang dan sebagainya. Tapi jangan pula kita sakitkan hati orang lain. Setengah orang muka ketat je kan, tak tahu bila dia happy ke, bila dia sedih pun macam tu juga muka dia, tak tahu. La ilaha illallah. Tapi kalau kita tak boleh nak gembirakan hati orang, kita cuba untuk jaga, jangan sakitkan hati dia. Dan many times, banyak kali kita sebenarnya boleh pilih perkataan-perkataan yang lembut, tapi kadang-kadang kita dah terbiasa guna perkataan-perkataan yang kasar. Ada perkataan-perkataan yang kita gunakan, kalau kita tengok, sebenarnya boleh dipilih perkataan-perkataan yang lebih lembut berbanding dengan perkataan yang mungkin selalu kita dengar, ataupun perkataan yang mungkin kasar dan sebagainya. Jadi kita pilih perkataan-perkataan yang lebih lembut, dan mungkin boleh juga jaga nada suara itu supaya tak bunyi kasar, tak bunyi. Disebutkan dalam riwayat, kalau tak silap, makana linun fi syai'in illa zana wa makana syiddatu fi syai'in illa syana. Tidak digunakan kelembutan atas sesuatu perkara kecuali ia akan memperbaiki keadaan. Pasangan ataupun isteri tengah marah kan, suami cakap dengan lemah lembut ataupun crack a joke, lebih kurang macam tu, akan, maksudnya husband think slightly, maka ia akan menjadikan keadaan itu lebih tenang. Wahakadha. Ataupun orang tengah marah, kita berlemah lembut, mungkin dia takkan terus cool down, tapi at least dia tak bertambah marah, dia tidak bertambah marah. La ilaha illallah. Wa ma kana syiddatu fi syai'in illa syanah. Tidaklah kekasaran itu digunakan ke atas sesuatu kecuali ia akan memburukkan keadaan. Bayangkan kalau kita boleh apply benda ni
konsep ni dalam kehidupan kita, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan, baik dengan ahli keluarga, baik dengan anak-anak, baik dengan teman-teman, dan maka ianya akan memperbaiki keadaan. Dan ini merupakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala wahai Rasulullah Muhammad, kamu berlemah lembut kepada orang di sekeliling kamu, walaupun tafaddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Tapi kalau kata-kata kamu kasar, perbuatan kamu keras kepada orang lain, maka diorang akan berpaling, akan tinggalkan kamu. Nah, apatah lagi sakitkan hati orang dengan perkataan yang kasar. Dalam hadis Nabi menyebutkan, sibabul mu'min fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang Islam itu merupakan perbuatan orang-orang fasik, orang-orang berdosa, dan memerangi orang Islam, apatah lagi membunuh orang Islam, itu perbuatan orang kafir. Kadang-kadang dengan perkataan ini menyakitkan hati ramai orang. Sekarang ni perkataan ada dekat Facebook dan sebagainya, bila diviralkan, bila di-share, dia punya multiplication tu lagi cepat, multiplication. Nak buat pahala senang, nak buat dosa pun senang zaman sekarang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ditanya kepada Rasulullah, kenapa engkau tidak balas makian orang-orang? Dan ini juga banyak berlaku dalam kisah orang-orang saleh, bila mereka dimaki, dicaci, tak dibalas. Nabi menjawab, aku tidak diutuskan untuk caci maki. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu merendahkan orang lain dengan perbuatan ataupun dengan perkataan. Kadang-kadang kita rendahkan orang lain dengan perkataan kita marah dia, kita caci dia, kita maki dia dan sebagainya, waliyadzubillah. Kadang-kadang merendahkan orang lain dengan perbuatan kita, cara kita treat dia, cara kita pandang dia dan sebagainya. Sebab tu Allah cela, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah orang-orang yang meremeh ataupun merendahkan orang lain dengan perbuatan ataupun dengan pandangan. La ilaha illallah. Jadi kita orang Islam, orang beriman, sifat yang mulia yang boleh kita pakai seharian adalah dengan kita memuliakan orang lain dan menjaga perasaan orang lain. Maksudnya orang kenal kita dengan akhlak dan adab. Tak perlu pun nak pandai ceramah panjang-panjang, bukan maksudnya tak perlu pun nak kena cakap panjang-panjang dan sebagainya, tapi kalau kita dapat tunjukkan akhlak dan adab yang mulia, yang kita pelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang Islam akan terkesan, orang yang bukan Islam pun akan terkesan juga dengan kelembutan tersebut. Orang Islam dan kita merasakan bahawa sifat yang kita amalkan itu kita ambil daripada Rasulullah dan untuk mengembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula kita rasa kita hebat, oh aku punya akhlak bagus dan sebagainya lah. Yang tunjukkan kita akhlak bagus ataupun yang mendapat pujian tentang akhlak bagus itu adalah Rasulullah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi zaman sekarang ni kadang-kadang kita jaga hati orang luar, tapi kita tak susah nak jaga hati orang yang dekat dengan kita. Pasangan kita, kadang kita kasar dengan dia dengan perkataan atau perbuatan. Dengan anak-anak kita, kadang kita kasar dengan perkataan dan perbuatan. Dengan adik-beradik dan sebagainya. Tapi dengan kawan-kawan, dengan jiran, dengan orang yang jauh dengan kita, tak ada hubungan pertalian darah dengan kita, kita boleh berlemah lembut. Tapi dengan orang yang dekat, kita rasa kita ada authority ke atas mereka, sehingga kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tak ada orang yang lebih tinggi authority-nya daripada orang lain berbanding Rasulullah. Tapi Rasulullah menunjukkan sifat yang mulia kepada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, kepada anak-anak baginda sallallahu alaihi wasallam, kepada cucunya, kepada sahabat-sahabat, sehingga setiap orang merasakan dirinya itu yang paling disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syuf, yakni semua orang duduk dengan Rasulullah akan rasa diri dia yang paling Rasulullah sayang. Sampai dia orang tak puas hati, tak, aku rasa aku lebih disayangi oleh Rasulullah daripada kau. Punya sampai macam tu sekali Rasulullah berikan perhatian kepada setiap orang, diberikan hak setiap orang itu sesuai dengan hak mereka. La ilaha illallah. Kita hak diri sendiri pun kadang-kadang susah nak tunaikan, apatah lagi hak kepada orang lain.
Dan kita harap bila kita cuba untuk gembirakan hati orang lain, kita punya hati ni digembirakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya di saat-saat genting, sewaktu kita berada sakaratul maut. Mungkin kat dunia ni kalau digembirakan oleh Allah dah best dah, tapi perkara yang lebih penting ni sewaktu kita berada di sakaratul maut, sewaktu kita sendirian dalam kubur, sewaktu kita disoal mungkar dan nakir, yang mana mungkar dan nakir tu rupa paras dia seperti yang disebutkan, matanya biru berapi, rambutnya panjang sampai ke tanah, tingginya subhanallah, ada tukul besi yang mana sekali ketuk seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala akan ataupun apabila diketuk di gunung maka akan hancur gunung tersebut dan sebagainya. Kita nak digembirakan hati kita di padang mahsyar, mana di waktu orang-orang semua nafsi-nafsi bersendirian, semuanya sibuk dengan diri sendiri, tapi kalau kita digembirakan oleh Allah pada waktu-waktu itu, maka ianya merupakan satu perkara yang sangat best ataupun sangat menggembirakan. Maka zaman sekarang ni kita gembirakan orang dan jaga hati orang secara fizikal dan juga secara alam maya. Zaman sekarang ni kita sakitkan hati orang sebab kita share benda-benda dekat Facebook dan sebagainya, kita viralkan, ataupun kita nampak orang viral, kita pun share, kita baca dekat WhatsApp, lepas tu kita share pula dekat Facebook, lepas tu kita share pula dekat grup-grup lain tentang perkara-perkara yang menyakitkan hati orang lain. Ataupun kita rasa benda tu kelakar, tapi ianya mengaibkan, memalukan orang lain, itu pun perlu dijaga. Hanya kerana nak mentertawakan orang lain, kita tak jaga perasaan orang lain, ataupun kita mengaibkan, kita merendahkan orang lain, itu tak boleh. Ada orang yang share, ada anak kecil ataupun ada seorang ni dibaca Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kadang-kadang benda-benda tu nampak macam kelakar dan sebagainya, tapi itu aibkan, orang baca salah, lepas tu kita rekod, kita share kat orang lain. Tak, itu bukan satu perkara yang nak dipermainkan. Apatah lagi perkara-perkara yang memang tak kelakar, lepas tu nak dijadikan benda yang kelakar. La ilaha illallah. Apatah lagi nak permainkan perkara-perkara agama. Bukan satu perkara yang perlu dilakukan ataupun patut dilakukan. Tapi kadang-kadang bila terlampau banyak kita nak nak sibuk, nakkan entertainment dan sebagainya, kadang-kadang jadi macam itulah. Jadi bila dah tak ada idea nak buat, mulalah buat benda-benda yang pelik-pelik. Waliyazubillah tabaraka wa ta'ala. Jadi bila kita mengaibkan orang, ataupun kita share perkara-perkara tersebut, ataupun kita memalukan orang lain, ataupun kita mendedahkan keburukan orang lain, kita yang mula share kita dapat dosa, kemudian orang-orang lain yang share, yang forward kan pun dia akan dapat dosa, dan kita akan dapat dosa setiap orang yang share selepas kita. Waliyazubillah. Maka pastikan kalau boleh, hatta benda yang baik kalau tak perlu share, tak payah share. Hatta benda yang baik kalau tak perlu share, tak payah share. Kadang-kadang banyak sangat benda baik yang di share dekat Facebook dan sebagainya, WhatsApp, kadang-kadang tak ada orang baca pun. Kadang-kadang tak ada orang baca. Dan Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad di sini menunjukkan bahawa dalam kehidupan kita ni, kita berinteraksi dengan orang yang berbeza-beza dan keadaan mereka berbeza-beza. Maksudnya kadang-kadang ada orang yang gembira, kadang-kadang ada orang yang sedih. Maksudnya dekat sini bertakziah kepada siapa yang ditimpa musibah, ataupun menjaga hati orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Penting untuk kita hidup di alam dunia ni dengan kita perasan keadaan manusia di sekeliling kita. Kadang-kadang ada orang gembira, kita share kegembiraan mereka, ataupun kita bergembira atas kegembiraan mereka. Bila orang sedih, kita bersedih juga bersama mereka,
ataupun bantu untuk menghilangkan kesedihan daripada diri mereka. Sebab tu dalam Islam, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan al-muslim akhul muslim, seorang Islam itu saudara orang Islam yang lain. Dalam hadis lain Nabi menyebutkan mathalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang yang beriman dalam kasih sayang satu dengan yang lain umpama satu tubuh. Kalau satu bahagian tubuh sakit, maka seakan-akan seluruh tubuh itu juga sakit. Kalau sihat, semua anggota badan sihat. Kita kalau pening kepala, satu badan jam. Sakit gigi, satu badan jam. Sakit perut, satu badan jam. Sakit belakang, satu badan jam. Sakit kaki, wahakala. Yang ini satu je bahagian sakit, tapi seluruh badan pun sakit. Begitu juga macam mana kita nak ada sifat tak payah orang luar lah sebenarnya. Ahli keluarga kita je satu orang berada dalam keadaan susah, ianya akan merisaukan kita. Kita pun akan rasa kesusahan dia. Tapi kadang-kadang ahli keluarga terdekat susah pun kita tak rasa kesusahan mereka. Kadang-kadang ahli keluarga terdekat susah pun kita tak rasa kesusahan mereka. Sebab tu dalam Islam kita ada tahniah dan kita ada takziah. Tahniah itu kita bergembira atas kegembiraannya. Mungkin dia dapat rezeki, dia naik pangkat, dia dapat anak, dia kahwin, maka kita ucapkan tahniah, kita bergembira dengan kegembiraan ataupun nikmat yang dia dapat. Dan kita ada takziah, iaitu kita merasakan akan kesedihan yang dia alami. Takziah ni sebenarnya dalam bahasa Arab satu istilah lah untuk mengucapkan ataupun menggembirakan hati orang yang berada dalam kesedihan. Tapi kita dalam bahasa Melayu kita guna salam takziah ataupun takziah atas pemberian almarhum dan sebagainya. Sebenarnya takziah tu adalah doa ataupun term yang digunakan untuk kita baca doa kepada orang lain dan sebagainya. Contohnya bila orang meninggal dunia, kita kata apa? A'zamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala membalas ke musibah yang kamu timpa itu dengan pahala. Sebab apa? Orang yang bersabar atas musibah akan dapat pahala. Orang yang bersyukur atas nikmat akan dapat pahala. Dan ini tidak berlaku kecuali kepada orang-orang beriman. Orang beriman, dia berada dalam senang atau susah, dua-dua wa fi kullin khair, dua-dua adalah kebaikan. La ilaha illallah. Wa ahsana azaakum, moga-moga Allah berikan kebaikan pada kesabaran kamu ataupun kepada kesusahan yang ditimpa kepada kamu. Wa ghafara limayyitikum, dan moga-moga Allah ampunkan dosa jenazah kamu ataupun mayat kamu. Bila bergembira kita ucap tahniah, bila sedih kita ucap takziah. Dan menghadiri daripada majlis-majlis kegembiraan dan majlis-majlis kesedihan juga bahagian daripada kita ambil berat satu dengan yang lain. Kadang-kadang kita rasa nak kena buat apa ni, majlis sekejap walimah, sekejap akikah, sekejap tu, sekejap ini. Bahkan dalam kitab Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, dalam kitab hikamnya disebutkan bahawa kadang-kadang orang-orang salih ni, yang membezakan mereka dengan orang-orang biasa adalah adat mereka. Apa maksud adat mereka? Iaitu amal ibadah mereka itu, mereka tak adalah lakukan suatu yang luar biasa. Walaupun kebanyakan orang-orang salih ni ibadat mereka luar biasa, tapi maksudnya luar biasa mereka dalam ibadah tu adalah keistiqamahan mereka, berterusannya mereka atas melakukan sesuatu amalan walaupun sedikit. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu adalah yang berterusan walaupun sedikit. Jadi orang-orang salih ni kadang-kadang yang menyebabkan mereka itu special adalah istiqamahnya mereka dalam melakukan sesuatu amalan. Kemudian mereka mengambil berat tentang perkara-perkara adat. Bila ada akikah, bila ada nikah, iaitu perkara-perkara ini mereka ambil berat. Begitu juga kadang-kadang majlis maulid, iaitu awal Muharram, awal Rajab, nisfu Syaban dan sebagainya. Maka iaitu peristiwa-peristiwa besar di dalam Islam ni diambil berat. Itu yang menjadikan mereka special, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Juga dengan menghadiri majlis-majlis kegembiraan orang Islam dan juga majlis-majlis kesedihan mereka seperti janazah dan sebagainya. Kalau kita tengok di Kota Tarim,
kalau ada orang meninggal dunia, macam satu bandar hadir jenazah. Dan diorang hadir ni bukan untuk sembahyang saja macam kita kan. Okey, kita tahu jenazah nak sampai dalam pukul 11, biasanya akan lambat 10 minit, so kita pun akan sampai 11 suku. Pada tu pun jenazah tak sampai lagi. Tapi dekat sana subhanallah, diorang set time katalah belah pagi tu ataupun belah petang katalah 4.30. Kadang-kadang 3.45, pukul 4 tu orang dah sampai dan dah mengaji. Tak ada nak borak-borak apa semua yang ni mengaji, yang ni zikir apa semua, tunggu sampai jenazah sampai. Berapa jam? Setengah jam, 45 minit. Dan penuh masjid. Masjid tu lebih kurang besar masjid mana? Macam Masjid Wadi Hasan lah kot. Lebih kurang ataupun besar lagi daripada Masjid Wadi Hasan. Penuh masjid. Ni bukan sembahyang Jumaat, tapi macam sembahyang Jumaat dia punya penuh. Punya orang ambil berat atas majlis-majlis menghadiri daripada solat jenazah dan sebagainya, nak rasakan kesedihan satu dengan yang lain, ambil berat. Disebutkan dalam hadis bahawa orang yang mengucapkan takziah, kita dah baca tadi, barang siapa yang mentakziah seorang yang ditimpa kematian ataupun musibah, yakni menyabarkannya dengan kata-kata ataupun doa, maka baginya pahala sama dengan pahala orang yang ditimpa musibah itu, ataupun mendapat pahala yang sama dengan orang yang bersabar. Dalam riwayat lain, orang yang mengucapkan takziah, dia akan dipakaikan pakaian karamah, pakaian kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi perlu untuk kita ambil berat. Disebutkan tentang satu orang alim yang duduk di Jeddah, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggar. Kadang-kadang pagi-pagi dia akan buka radio dia, orang alim, dia buka radio dengan BBC ataupun sekarang ni apa, Al Jazeera ke apa kan, news lah, dengan news. Badan orang pun tanya, Kif Habib, yani lish tasma', kenapa kau dengar radio? Cakap, aku nak tahu apa yang berlaku di dunia ni, apa yang berlaku kepada orang-orang Islam. Ini kadang-kadang dia dengar ada ini, macam sekarang lah, waliyazubillah, ada peperangan dan sebagainya. Jadi kita rasa sedih atas apa yang berlaku kepada orang Islam yang lain. Maksudnya kita ambil berat, kita gunakan media yang ada untuk kita amalkan agama Islam. Bukan maksudnya kita niat mungkin ada TV dekat rumah, ada radio dan sebagainya, kita gunakan untuk ambil berat tentang keadaan orang-orang Islam di sekeliling dunia. Dan antara solat ghaib yang boleh kita lakukan adalah kita boleh lakukan solat ghaib itu dengan niat setiap orang Islam yang meninggal dunia pada hari ini, yang mana kita tak boleh nak hadir serata dunia, kita niat, maka setiap satu orang yang kita solatkan jenazah, kita dapat satu qirat, pahala sebesar gunung Uhud. Imagine kalau satu hari, ataupun katalah kita dapat tahu ada satu negara kena bom dan sebagainya, berapa orang meninggal dunia, kita solatkan jenazah mereka, berapa banyak kita dapat pahala. Senang je nak, bukanlah senang maksudnya kita bergembira atas pemergian mereka, tapi maksudnya itu kita boleh dapat pahala yang banyak dengan kita melakukan amalan yang dan dengan kita mengambil berat tentang orang-orang yang berada di serata dunia. La ilaha illallah. Maka Islam mengajarkan kita untuk tidak mementingkan diri sendiri, bahkan sentiasa mengambil berat tentang orang lain. Dan dengan kita mengamalkan sunnah Rasulullah, yakni menjaga hati orang lain, mengambil berat tentang kesedihan mereka dan kegembiraan mereka, maka ini akan menyebabkan kesatuan umat, yakni kita mengelakkan diri daripada berpecah dan sebagainya. Dan jangan pula kita cemburu orang lain berada dalam kesenangan, dapat nikmat, kita cemburu. Orang lain berada dalam kesusahan, padan muka dia. Ini tu bukan sifat orang-orang Islam. Nak kita pula hasad, kita pula dengki. Bila dia dapat kesenangan, kita dengki. Bila susah, kita tak nak tolong. Itu sifat orang-orang munafik, waliyazubillah tabaraka wa ta'ala. Jangan jadi macam tu. Naam. Dan bahagian daripada jangan menyakiti hati orang mukmin juga adalah kita tidak merendahkan dia dan kita tidak mengaibkan dia. Dalam hadis ni subhanallah, banyak benda kalau kita mudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusan kita. Kalau kita menutupkan keaiban orang lain, Allah akan tutup keaiban kita, bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat. Barang siapa yang mempermudahkan urusan orang lain, Allah akan permudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang
cuba untuk membantu saudara dia yang lain, Allah juga akan sentiasa membantu dia. Disebutkan dalam hadis bahawa orang yang keluar membantu keperluan orang lain itu, walaupun keperluan itu tidak tercapai, yakni dia keluar untuk bantu walaupun dia tak boleh nak tolong pun, tapi dia ada usaha nak bantu, itu lebih baik daripada beriktikaf di Masjid An-Nabawi, lebih baik daripada beriktikaf di Masjid Nabi SAW. Yang mana kalau kita beriktikaf kat masjid biasa pun, pahalanya dijauhkan daripada 3 parit di antara kita dengan api neraka, apatah lagi beriktikaf di masjidnya Rasulullah SAW. Nah, katakan kita membantu ataupun cuba berusaha membantu saudara kita ini, akan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Nah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk mengamalkan daripada adab-adab ataupun daripada sifat-sifat ataupun daripada perkara-perkara yang dipesan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, iaitu sampaikan daripada kebaikan. Kita tahu adab sikit, kita sampaikan kepada orang lain. Kita tahu ilmu sikit, kita sampaikan kepada orang lain dengan penuh hikmah, dengan penuh bijaksana. Kalau boleh kita gembirakan hati orang, setiap orang yang ada yang kita kenal, kita cuba gembirakan hati mereka, khususnya orang-orang yang susah yang kita kenal, yang sedang bersedih dan berada dalam keperluan, kita cuba gembirakan hati mereka, kita cuba bantu. Jangan lupa untuk ucap takziah kepada orang-orang yang ditimpa musibah, dan kita bergembira atas kegembiraan orang lain, kita bergembira atas kesenangan dan kenikmatan yang dicapai oleh orang lain. Dan jangan sekali-kali kita menyakiti hati orang-orang beriman, kerana di dalam hati mereka itu ada kalimat yang besar, iaitu kalimat la ilaha illallah. Wa hakadha, moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang beriman, yang sempurna iman mereka, dan jadikan kita orang-orang yang sempurna adab dan akhlak, pengikutan kita terhadap adab dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah kullina salihah jami' akhiratud dunya wal akhirah, wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.